Apakah itu biobank? Biobank adalah koleksi sampel biologi manusia dan maklumat berkaitan yang disusun secara sistematik bagi tujuan penyelidikan. Sejak dari tahun 1990, biobank ini telah menjadi sumber yang sangat penting dalam penyelidikan perubatan serta dapat menyokong pelbagai jenis penyelidikan kontemporari seperti genomik dan ubat yang dipersonalisasi. Proses biobank ini adalah dengan pengambilan sampel cecair atau tisu badan. Antara proses yang akan dilakukan semasa pengambilan biobank adalah yang pertama, mengambil persetujuan. Yang kedua adalah dengan mengambil sampel. Seterusnya, sampel darah tersebut akan berada dalam ais yang kering sehingga diproses. Yang keempat adalah pemprosesan dilakukan, lalu ianya akan dibankingkan, dan yang terakhir adalah disimpan dalam storage dalam suhu 80 Celsius atau suhu 196 Celsius. Okey, apa pula faedah-faedah bagi biobank ni? Alright, biobank ni merupakan repository sampel biologi dan data yang berkaitan, menawarkan beberapa faedah untuk penyelidikan dan kemajuan perubatan. Antara faedah utama biobank adalah termasuk pertama, untuk memudahkan penyelidikan. Biobank ni menyediakan penyelidik dengan sumber berharga sampel biologi yang telah dijadikan dengan baik dan data yang berkaitan yang boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis penyelidikan. Sampel ini boleh merangkumi DNA, tisu, sel, serum, plasma dan biomaterial yang lain. Mereka menjadikan asas untuk kajian menerka rawatan baru, mengenal pasti penanda biologi, mengkaji variasi genetik dan juga menyiasat mekanisme penyakit. Okey, selain itu, faedah lain bagi biobank ni adalah untuk memajukan perubatan peribadi. Memajukan perubatan peribadi ni maksudnya apa? Maksudnya biobank ni dia memainkan peranan yang sangat penting dalam memajukan perubatan peribadi dengan menghubungkan sampel biologi dengan data klinikal dan juga genetik. Penyelidik kini boleh menganalisis maklumat genetik khusus pesakit untuk mengenal pasti individu yang berisiko mengalami penyakit tertentu atau yang mungkin bertindak balas secara berbeza terhadap rawatan tertentu. Ini dapat membantu dalam menyesuaikan intervensi perubatan untuk individu berdasarkan profil genetik unik mereka. Dan faedah terakhir bagi biobank ini adalah untuk mempercepatkan pembangunan ubat. Biobank telah menyediakan penyelidik dan syarikat farmaseutical dengan sumber untuk mengesahkan sasaran ubat dan menyaring calon ubat yang berpotensi. Dengan mengkaji kesan ubat pada sampel biologi dari populasi pesakit atau peringkat penyakit yang berbeza, penyelidik dapat lebih memahami keberkesanan ubat, keselamatan dan kesan sampingan yang berpotensi. Ini boleh mempercepatkan proses pembangunan ubat serta menghasilkan hasil pesakit. Walaupun biobank mempunyai banyak kegunaan dan faedah yang dapat kita peroleh daripada teknologi ini, tetapi ia juga mempunyai sisi yang boleh membahayakan kita dan mempunyai risiko-risiko tertentu. Risiko ekonomi. Dari segi ekonomi, kita akan menghadapi masalah dari segi kewangan yang akan menjadi kekangan kerana kos penyelenggaraan yang tinggi. Teknologi biobank memerlukan kos yang tinggi untuk menampung servis peralatan dan juga bil utiliti seperti elektrik dan gas yang banyak digunakan oleh sistem penyejuk bekuan. Jika penyelidikan meminimumkan risiko ekonomi, risiko lain yang akan muncul. Contohnya, jika penyelidik memberi keutamaan data utama sahaja berbanding data-data yang lain, hal ini akan menyebabkan penyelidik terbatas menyimpannya dengan baik daripada digodam atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Risiko penyertaan dan aktiviti. Biobank perlu mencegah risiko tertentu untuk operasi dan kemampanannya dengan meningkatkan kapasiti dan kecekapan mereka untuk melibatkan peserta berpotensi dan membina kepercayaan. Risiko ini termasuk penyertaan yang rendah, jumlah pengeluaran dan pengambilan yang banyak berat sebelah. Kejayaan operasi biobank bergantung pada kesediaan potensi penderma untuk mengambil bahagian dan berkongsi sampel dan data mereka. Menurut kajian, ia menunjukkan bahawa kepercayaan dan kesanggupan peserta untuk mengambil bahagian dalam menderma sampel bergantung kepada beberapa faktor seperti kebimbangan terhadap privasi dan keselamatan data,
kepercayaan terhadap sistem sosiopolitik dan institusi yang terlibat dalam biobank. Risiko teknikal. Secara teknikalnya, sampel biobank seperti darah, air kencing dan tisu akan disimpan dalam penyejuk beku dengan julat suhu antara negatif 20 hingga negatif 80 darjah Celsius. Masalah yang sering berlaku adalah berkaitan elektrik. Contohnya, gangguan bekalan elektrik di mana ia bergantung kepada infrastruktur elektrik tempatan dan juga kegagalan daya tarikan elektrik. Keadaan ini akan menyebabkan penyejuk beku yang digunakan mati kerana ketiadaan bekalan elektrik dan merosakkan sampel dan juga kehilangan data yang belum sempat disimpan. Risiko pekerja. Pengurusan risiko yang melibatkan pekerja seperti kemalangan yang disebabkan oleh kekurangan latihan kaki tangan dan kecuaian. Sampel perlu ditangani dengan baik untuk mengelakkan risiko pencemaran kepada pekerja dan persekitaran tersebut. Mengenai langkah-langkah pengawalan untuk biobank. Biobank merupakan tempat penyimpanan sampel biologi manusia yang sangat penting untuk penyelidikan perubatan dan peningkatan kesihatan manusia. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa biobank ini dikendalikan dengan teliti dan beretika. Langkah pertama yang perlu diambil adalah untuk mendapatkan persetujuan daripada penderma. Ini melibatkan menerangkan dengan jelas tujuan penyelidikan, potensi risiko dan faedah serta hak penderma. Persetujuan termaklum daripada penderma adalah penting untuk memastikan kepercayaan dan keadilan dalam penggunaan sampel. Selain itu, biobank juga perlu menyediakan struktur pengurusan dan keselamatan yang kukuh. Ini termasuklah mekanisme untuk pengawasan, accountability dan langkah keselamatan fizikal dan data bagi melindungi sampel daripada penyalahgunaan ataupun akses tanpa kebenaran. Prosedur penilaian etika dan dasar pengongsian data juga perlu ditubuhkan. Biobank perlu menjalani semakan etika oleh jawatan kuasa untuk memastikan prinsip etika dan melindungi hak penderma. Selain itu, dasar yang jelas mengenai perkongsian data perlu wujud bagi melindungi privasi dan mengelakkan penyalahgunaan. Kaki tangan biobank juga perlu mendapat pendidikan dan latihan tentang privasi data, piawaian etika dan prosedur keselamatan sampel. Ini adalah penting untuk mengurangkan penyalahgunaan sampel dan memastikan kepatuhan kepada prinsip etika. Terakhir sekali, pemantauan dan penambahbaikan berterusan perlu dijalankan dalam biobank. Mekanisme pemantauan berterusan diperlukan untuk mengenal pasti dan menangani potensi risiko atau kekurangan dengan segera. Selain itu, budaya penambahbaikan berterusan perlu digalakkan dalam biobank dengan sentiasa menyemak dan memaskini dasar dan prosedur bagi mencerminkan piawaian etika dan kemajuan teknologi yang berkembang. Dengan mematuhi prinsip ini, biobank boleh melindungi integriti sampel biobank dengan berkesan serta dapat melindungi hak penderma dan memastikan sumber bernilai ini digunakan secara bertanggungjawab dan beretika untuk kemajuan penyelidikan perubatan dan peningkatan kesihatan manusia. Secara kesimpulannya, koleksi sampel biologi biobank boleh digunakan seluas mungkin untuk membangunkan berbagai penyelidikan perubatan yang mempan, seperti penemuan ubat-ubatan dan kaedah diagnostik baharu. Maka, melaksanakan struktur dan berurusan cekap, mematuhi prinsip etika, akan menjadi aspek utama dalam memanfaatkan potensi biobank sambil mengurangkan risiko yang berkaitan.